Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, anda masih lagi bersama-sama dengan saya menikmati sedikit sajian ilmu atas tajuk 30 luahan perasaan suami. Saya ulang, 30 luahan perasaan suami. Saya akan menyingkap satu persatu tabir kepada perasaan seorang suami yang perlu dipahami oleh mana-mana isteri dan mana-mana anggota keluarga, supaya insya-Allah dengan faham memahami itu dapat kita meneruskan kehidupan dalam suasana aman, sejahtera dan damai. Para penonton yang dihormati sekalian, yang keempat ialah isteriku, fahamilah perasaanku. Para penonton, isteriku, fahamilah perasaanku. Di mana perasaan? Perasaan ini adalah gabungan di antara akal, dan perasaan ini biasanya tertumpu kepada hati di sini. Ini perasaanku. Tuan-tuan dan puan, tak ada orang yang tak ada perasaan. Anak-anak ada perasaan, anak muda ada perasaan, orang lelaki ada perasaan, orang perempuan ada perasaan, isteri ada perasaan, dan suami pun berperasaan. Dalam arti mempunyai perasaan. Dan perasaan ini ada dua. Basically sebenarnya dua. Satu, perasaan yang dikatakan sebagai perasaan yang baik, positif. Satu lagi perasaan yang dikatakan sebagai negatif. Apa perasaan yang positif? Kasih, sayang, cinta, sayang, lemah lembut, longlai, menghormati. Apa perasaan yang negatif? Sombong, bongkak, ujub, tak hargai orang, tak pandang kelebihan orang, membanggakan diri sendiri. Akulah yang hebat, akulah yang agung, akulah yang patut dihormati, aku tak patut menghormati orang lain. Itu perasaan yang negatif. Para penonton yang hormati sekalian, sebagai seorang suami seperti saya, seperti tuan-tuan, kita ada perasaan itu. Dan saya pun mempunyai yang positif dan saya mempunyai yang negatif. Yang bagi isteri pula, yang positif itu dipertingkatkan. Ambil contoh, kalau misalnya suami kita sebagai seorang yang mudah belas kesian, pertingkatkan semangat belas kesian, tetapi kena diukur. Jangan terlalu belas kesian sampai menyiksa diri sendiri. Misalnya tak ada duit, orang datang nak pinjam duit, apa yang ada terus dibagikan kepada orang itu atas dasar kesian. Tengok juga pula, kita sebagai isteri kena letak sempadannya. Kita ada anak yang bersekolah, kita ada anak nak naik bas, kita ada anak yang nak belanja sekolah, kita pun ada dapur, kita pun ada periuk, kita pun ada meja makan, kita pun perlu makan dan sebagainya. Kita ada mak, kita ada ayah yang perlu dibantu. Yang kedua, misalnya seorang suami mempunyai satu lagi sifat yang positif, perasaan hati yang positif. Dia mudah menangis misalnya. Ini satu perasaan yang saya rasa kesedihan yang didorong oleh kerana melihat sesuatu, timbul rasa kesian, akhirnya bercucuran air mata. Saya tidak menggalakkan supaya isteri menggalakkan nangis lagi bang, nangis lagi bang, nangis lagi bang. Bukan itu maksudnya. Tetapi ini adalah di antara perasaan yang mempunyai kesan-kesan positif yang sangat baik kepada suami. Perasaan yang sedemikian kalau boleh, selain daripada ditumpahkan kepada orang lain, melihat peristiwa orang lain, masuk dalam rumah tangga. Tengok isteri, kesian dengan isteri. Isteri yang basuh kain, isteri yang jemur kain, isteri yang lipat kain, isteri yang gosok kain, isteri yang memasak, isteri yang menyaji, isteri yang basuh pinggan, kan, isteri yang berkemas, seluruhnya. Jadi maknanya apa yang nak saya sebutkan saudara, supaya kita memahami perasaan suami kita. Dengan kita memahami perasaan suami kita yang negatif dan positif, maka mudahlah kita melayari kehidupan kita. Sementara yang negatif pula, katakanlah perasaan suami mudah tersinggung. Apa yang patut kita lakukan? Janganlah kita lakukan benda-benda yang menyinggung dia.
Kalau kita misalnya bercakap tu kena lemah lembut lah. Kalau bahasa yang digunakan bahasa yang cantik, cantikkanlah bahasa. Kalau dia perlu bertunduk dengan suaminya, tunduklah dengan suami. Kalau perlu masak, dia masak yang enak-enak, masaklah yang enak-enak. Sebab kita nak menjaga hati suami kita. Para penonton yang dihormati sekalian, dalam menjaga hati ini, saya nak mencadang. Yang pertama, sentiasa menjadi pendengar yang baik. Isteri dengar, tengok apa yang suami kita hendak. Tengok mukanya, tengok air mukanya, tengok matanya, tengok pergerakannya, apa yang dia mahu. Selesakan dia. Nombor 2, sentiasa bersikap empati kepada suami. Empati artinya kita meletakkan diri kita kepada kasut dalam kasut suami. Apa artinya? Apa yang dikehendakkan oleh suami itu ada dalam jiwa, ada dalam sanubari kita. Kemudian, jauhkan diri daripada segala perlakuan yang tidak disukai oleh suami. Sudah disebut tadi, melakukan dengan baik perkara-perkara yang disukai oleh suami. Sentiasa berusaha mendekati dan menyelami hati suami. Kemudian, nombor 6, sentiasa peka dengan perlakuan bukan lisan yang ditunjukkan oleh suami. Bersama-sama merasai susah dan senang suami. Sentiasa menghormati pilihan dan keputusan suami. Sentiasa berfikiran positif dan menjauhkan prasangka kepada suami. Dan akhirnya, jangan mencabar ataupun melawan kehendak-kehendak dan kemahuan suami. Para penonton yang hormati sekalian, cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.